Okey, baik, untuk segmen Cak Nasihat hari ini sudah terang lagi bersuluh kita nak bercakap berkenaan dengan penjagaan kesihatan buah pinggang. Tanpa membuang masa, sebab tetamu kita pada pagi ini banyak sebenarnya nak cakap dengan anda semua berkenaan dengan kesihatan buah pinggang, bagaimana untuk kita menjaganya. Ini merupakan dua anugerah sepasang buah pinggang ini, anugerah Tuhan yang diberikan untuk kita, penapis semula jadi untuk darah anda dan sebagainya dalam tubuh badan kita. Jadi kita nak bercakap lebih lanjut berkenaan topik ini. Saya perkenalkan tetamu kita iaitu Dr. Rafidah Abdullah, pakar perubatan dan nefrologi Hospital Putrajaya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dr. Rafidah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Sama-sama. Okey, kita nak cakap berkenaan dengan kesihatan buah pinggang ni. Saya rasa nak beri definisi, saya rasa semua sudah ambil maklum apa itu buah pinggang kan. Jadi ringkas sajalah bagaimana sebenarnya buah pinggang ini berfungsi dalam badan kita sebelum kita pergi ataupun bergerak. Bagaimana ialah sekiranya fungsi ini rosak dan sebagainya, doktor. Okey. Secara ringkasnya, buah pinggang ini sebenarnya banyak fungsinya. Walaupun organnya sangat kecil, tapi fungsinya mengawal keseimbangan garam galian, mengawal tekanan darah, kumuh toksik-toksik badan kita yang kita tak perlukan lagi, keutuhan tulang, kekalkan keadaan paras hemoglobin atau darah dalam badan. Jadi banyak sebenarnya fungsi dia. Kalau fungsi dia hilang, obviously yang fungsi benda-benda itu akan ada bermasalah lah. Jadi tahap dia ada banyak lah, tahap 1 sampai tahap 5. Ia tengok peringkat fungsi buah pinggang yang seseorang itu ada pada masa itu. Okey, apakah jenis-jenis penyakit yang bersangkut paut dengan masalah kesihatan buah pinggang ini, doktor? Yang paling penting yang semua kena tahu adalah kencing manis. Itu adalah penyebab utama kerosakan buah pinggang di negara ini. So yang lain-lain sama ada darah tinggi, penyakit macam batu karang, macam autoimun, penyakit jantung, semua ada pun ada kena-mengena dengan buah pinggang juga. Okey, bagaimana penyakit kencing manis ini boleh membawa kepada kerosakan buah pinggang, doktor? Ramai yang tak faham kan? Ya. Gula tinggi apa kaitan dengan buah pinggang kan? Itulah. So ramai yang tak faham. Jadi secara ringkasnya, bila seseorang badan tu gulanya tinggi, buah pinggang tu kerja keras ya untuk mengeluarkan, untuk mengawal keseimbangan badan ni, sebab bila gula tinggi dia osmolar tinggi dan sebagainya. Jadi bila macam itu, kalau ada dia ada type 1, type 2 dan sebagainya. Tapi yang banyak kita tengok type 2 kencing manis. Jadi masa didiagnosis kencing manis, dah buah pinggang tu bekerja keras untuk keluarkan semua air dan sebagainya. Jadi dari day one, hari pertama tu buah pinggang tu dah bekerja keras. Jadi bila bekerja keras tu, lama-lama dia cepat rosak. Terutamanya yang pesakit-pesakit yang tidak kawal paras gula tu. Saya jangka ramai juga di Malaysia yang tidak kawal paras gula kan. Bukan ramai juga, memang ramai, doktor. Okay. Daripada muda tu kan, tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, dan seterusnya akan meningkatkan paras gula dan sebagainya. Tambah Malaysia ni makan sedap, doktor. Ya, sangat. Salah satu bila sebut pasal makanan ni, obesity juga. Ya, kegemukan also ada risiko buah pinggang juga. Betul. Salah. Tapi ramai tak sedar kan. Okey, tadi doktor cakap ada beberapa tahap keseriusan kerosakan buah pinggang ini. Kalau doktor boleh perincikan berkenaan dengan tahap-tahap ini dan bagaimana untuk kita mendapatkan simptom awal sekiranya kita mengalami kerosakan buah pinggang. Okey. Untuk statistik saya nak beritahu, statistik di Malaysia dah meningkat pesakit buah pinggang daripada 9% dari semua rakyat Malaysia kepada 15.5% sekarang. Wow. Ya, jadi mereka yang 15.5% ada daripada tahap 1 sampai tahap 5. Dibahagikan tahap tu ialah berkenaan dengan peratusan fungsi seseorang punya buah pinggang lah. Jadi yang kita tengok tahap 5 yang kita nampak yang kena cuci darah dan sebagainya, itu adalah dah sampai tahap 5. Bukan semua tahap 5 cuci darah atau cuci buah pinggang pakai air dan sebagainya atau transplant, tapi masa itu fungsinya dah bawah 15%. Jadi pesakit-pesakit dialisis di Malaysia ni dijangka akan meningkat hingga lebih 100,000 dalam tahun 2040. Sekarang ni lebih daripada 50,000 sudah. Jadi memang ramai. Okey, simptom kita nak tahu buah pinggang kita rosak daripada tahap 1 sehingga ke tahap 3 barangkali, doktor. Masalah buah pinggang dia tiada simptom. Oh no. Tiada gejala. Dan itu masalahnya yang ramai tak faham. Jadi di sini saya sarankanlah, kalau boleh semua macam orang pergi mengundi kan, ramai pergi mengundi kan, semua pergi buat saringan. Buah pinggang. Jadi yang berisiko tinggi, kita tahu yang kencing manis kita dah sebut tadi, yang darah tinggi, yang selalu ambil ubat-ubatan yang tak ada dikawal selia doktor,
produk-produk tambahan yang kita nampak banyak di media sosial, yang ada sakit jantung, SLE, darah tinggi, yang obesiti, semua kena pergi cek buah pinggang tu di mana-mana. Jadi ujian saringannya senang. Sebenarnya pemeriksaan fizikal dengan ujian darah dan ujian kencing. Dari situ kita tahu peringkat awal tu. Sebab peringkat awal tiada gejala. Biasanya 4 dan 5 baru dia mula gejala. Tapi 4-5 tu dah teruklah kena dialisis atau transplant dan sebagainya. Yang 5 ke atas tu lah kemungkinan besar memerlukan. Tapi umur berapa yang disarankan untuk buat saringan ni? Okey, umur saya semua dewasa lah. Bagi saya di Malaysia ni sangat berisiko tinggi. So jadi saranan saya adalah ke semua orang dewasa yang boleh mengundia itu baik pergi cek buah pinggang juga. Terutama yang obesiti kan? Ya, yang berisiko tadi. Okey, ada yang tanya, kita ada sepasang kan buah pinggang kiri dan juga kanan. Adakah kita manusia boleh hidup hanya dengan satu saja buah pinggang? Definitely boleh sebab kita isu yang pemindahan buah pinggang kan kita tahu pemindahan buah pinggang adalah rawatan yang terbaik untuk sakit buah pinggang. Jadi kita periksalah seseorang itu dan bila okey, satu boleh didermakan kepada seseorang yang lain. Jadi kita boleh hidup dengan fungsi buah pinggang. Kalau kita tak ada satu buah pinggang, dia basically 50% kan. 50% sebenarnya tidak ada masalah. Jadi kita datang mengatakan tiada masalah untuk hidup dengan satu buah pinggang, provided you jaga diri you lah. Jangan you pula ada penyakit-penyakit bagai dan yang satu tu pun bermasalah. Yalah, apa-apa pun kalau kita tak jaga dia tetap akan rosak juga kan. Bagilah 10 transplant sekalipun kalau tak jaga doktor, habis juga kan. Sangat. Okey, kita nak minta untuk doktor kongsikan juga yalah bila kita cakap berkenaan kesedaran pengamalan gaya hidup yang sihat ni, ramai yang kurang kesedaran. Doktor, kita banyak kali cakap ni terutama di Selamat Pagi biasa kan. Suku-suku separuh, exercise. Tapi macam mana kesedaran tu ia perlu bermula daripada peringkat awal kan doktor? Dia bermula dari peringkat awal di rumah, dari kanak-kanak dan sebagainya. Jadi saya nampak kesedaran tu ada lebih dari dulu. Tapi saya rasa nak buat susah kan? Betul. Dengan adanya, ialah kita pergi mana-mana pun kita punya culture atau kita punya cara kita ni datang makan. Datang makan. Jadi mungkin benda-benda tu akan terpaksa. Kalau kita nak tengok negara kita punya statistik penyakit kronik itu sangat. Jadi saya memang sarankan masyarakat kita kalau boleh tukar gaya hidup yang kita sedia ada. Jangan ikut takut dulu lagi. Betul. Memang tak boleh macam tu. Betul. Tu saya setuju kan, kita pergi mana-mana makan doktor kan. Tapi apa pun kita nak jamu kat tetamu, kalau itu budaya tu pun kita kena ubah jugalah kan. Kita kalau jamu air kosong boleh. Marah tak tetamu? Kalau saya tanya saya okey doktor. Takut orang yang penggemar air manis macam ni je kan airnya. Kau mengata belakang pula, itulah jadinya tu. Itu budaya mengata belakang pun perlu diperhatikan saya rasa. Budaya mengata belakang, lepas tu dia memberi kesan kepada tahap kesihatan kita kan. Betul. Okey, berkenaan dengan buah pinggang ni, apa langkah yang diambil oleh pihak KKM untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai selain daripada doktor sendiri berada di studio dengan kami hari ini kan. Program-program yang dilaksanakan untuk orang ramai. Saya rasa banyak sangat ada program yang buah pinggang Kementerian Kesihatan Malaysia laksanakan. Salah satunya melalui media sosial kan, yang kita nampak infografik yang ditayangkan ni banyak, beberapa kali kita ulang dan ulang. Satu lagi, setiap tahun sebenarnya ada World Kidney Day, Hari Buah Pinggang Sedunia, bila kita semua pakar-pakar buah pinggang turun padang untuk memberi berbagai maklumat. Semua pun keluar dalam media sosial dan sebagainya. Dan ada salah satu daripada yang sekumpulan pakar-pakar kami mengadakan laman web www.mybuahpinggang.com. Jadi dalam laman web itu kerjasama universiti, NGO, juga Kementerian Kesihatan Malaysia, pakar-pakar memberi informasi atau maklumat yang sahih tentang buah pinggang. Sebab bila kita Google, kita rasa macam-macam benda maklumat yang tidak betul. Saya bagi contoh, macam orang kata makan produk ni bagus ke, makan pakcoy bagus ke untuk mengelakkan buah pinggang. Itu semua tak betul. Makan okey kalau sikit kan. Jadi benda-benda macam itu saya harap masyarakat kan tahu yang mana satu betul dan mana satu tak betul. Dengan itu kami selalu keluar dalam media massa, di akhbar dan sebagainya, juga beberapa program khas dan juga dalam laman web My Buah Pinggang tu, kerjasama kami lah ramai-ramai. Dalam cikgu sebut doktor sebut tadi, ada yang menggunakan teknik rawatan tradisional dan sebagainya, mungkin pergi berubat ke pakar-pakar perubatan yang bukan daripada doktor lah kan. Apa pandangan doktor berkenaan dengan alternatif yang diambil oleh individu seperti ini? So jadi alternatif medicine memang dah mula dikawal selia oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi yang saya nampak ramai yang
tidak tahu sebenarnya alternative medicine tu di Malaysia bukan alternatif, sebenarnya complementary. Right, maksud dia doktor-doktor rawatan tu selari, bukannya dia pilih A atau B sebenarnya, ya. Dan bagi saya kita terpulang pada jenis dia. Ya, kalau orang tu memang ada benda yang perlu di ke sana complementary, kita buat dua-dua, jalan dua-dua, jangan pilih A atau pilih B. Sebab mengikut akta pun salah. Akta mengatakan mereka tidak boleh rawat sakit-sakit buah pinggang kecuali ia adalah, saya rujuklah ada sebab tertentu, mungkin sebab kaki dia ada neuropati, sakit dan sebagainya, kita refer untuk acupuncture. Saya bagi contohlah. Jadi itu tak ada masalah. Secara kesimpulannya, saya harap sakit-sakit tanya dulu doktor yang merawat, adakah ini rawatan yang sesuai. Bukan hanya pergi dan memilih yang itu dan bila tenat datang kat kami. Itu masalah. Satu lagi, pengamalan kita juga ya, Dr. A tak sembuh sepenuhnya, pergi ke Dr. B pula ataupun pergi cari yang lain-lain. Jadi bila tak konsisten berjumpa dengan doktor yang sama, itu yang kadang-kadang melambatkan proses sembuh, doktor. Ya, satu lagi yang saya nampak adalah doktor yang dipergi itu tidak berkelayakan. So saya sarankan juga negara kita ada banyak, kita boleh cek doktor yang mana yang berkelayakan kalau isu buah pinggang lah. Jadi isu buah pinggang ni kita ada dalam 220. Kita tak ada masalah kalau dia nak pergi berjumpa, tapi orang tu kena betul. Yelah, dapatkan maklumat tu tak apa untuk kita tambah ilmu kita berkenaan dengan penyakit buah pinggang ni kan. Tadi doktor kata tahap 1 sehingga tahap 3 dia tak ada simptom, kena buat ujian saringan. Tapi untuk tahap 5 dan ke atas, apakah bentuk-bentuk simptom yang kita boleh ketahui, doktor? Jadi tahap 5 pun you be surprised kan, ramai tak ada gejala pun. Tapi yang pentingnya ada beberapa, I think ada dalam infografik di situ, bila lemah-lemah, dah tak cukup. Maknanya dia tak ada, buah pinggang tidak produce hormon untuk tingkatkan darah punya level tu. Jadi dia penat. Okey, dan bila air dah mula berkumpul dalam badan, kaki bengkak, paru-paru berair, lepas tu rasa nak muntah sebab bahan toksik tak dikeluarkan, jadi dalam badan dia rasa nak muntah, dia sampai koma, keliru dan sebagainya. Yang itu memang dah teruk lah, tapi bukan semua tahap 5 rasa macam tu, ada yang rasa sihat je. So sebab tu kita sarankan cek darah, jangan rasa sihat, okey tak ada masalah. Tak boleh gitu. Ataupun kalau tekanan darah tu tinggi, bila seseorang ada penyakit buah pinggang, tekanan darah tu kena kawal. Kadang-kadang dia rasa tekanan darah tu tinggi, dia tak rasa apa, it's okay. That's not right. Sebab apabila dia darah tinggi ataupun gula tinggi, dia dengan senyap je dia merosakkan buah pinggang dengan cepat. Kita tak nak buah pinggang tu rosak cepat sangat dan memerlukan dialisis. Tapi kita tengok orang nak buat itu, tapi dia tak nak buat usaha-usaha tu, tak ada. Usaha tu tak betul dan sebagainya. Itu yang saya nampak lah dari segi apa yang tengok dari kerja seharian saya. Okey, satu lagi kita sentuh merokok, doktor. Adakah merokok akan memberi kesan terhadap kesihatan buah pinggang? Memang betul. So saya memang merokok memang is a definite no-no lah kalau ada penyakit buah. Satu, perokok berisiko untuk penyakit buah pinggang. Dua, bila anda ada penyakit buah pinggang, anda merokok, dia cepat rosak. Tiga, risiko kepada jantung. Right? You ada penyakit buah pinggang, ada risiko jantung, you merokok lagi risiko jantung. Jadi kenapalah nak buat benda-benda ni? Susah betul orang nak berhenti rokok. So saya sarankan datanglah ke fasiliti kesihatan untuk klinik berhenti merokok. Kita ada sediakan fasiliti tu. Itu semua tak nak aja. Betul. Apa-apa pun balik kepada niat lah, nak berhenti merokok, nak jaga makan, nak kuruskan badan. Kalau niatnya tak kuat, kita niat ada, cara tak betul. Jangan terbabas baliklah. Jadi sokongan daripada ahli keluarga rakan-rakan juga penting, doktor. Okey, sangat penting. Jadi ialah satu, jangan bagi makan sedap saja. Ahli keluarga please I think very important. Yes. Jangan ingat pergi rumah tu harapkan makanan yang banyak, minum tu mesti air kosong sajalah, rakyat Malaysia please. Dan bila dia sakit, memang memerlukan sokongan keluarga. Kalau tak ada sokongan keluarga, susah sangat. Itu sangat-sangat penting sebenarnya. Sebab bila kita dah sakit ni kan, banyak emosi yang bermain sebenarnya, bukan kepada pesakit saja, malah si penjaga juga akan menyukarkan sikit ataupun menyulitkan keadaan lah jika nak dibandingkan dengan mempunyai tubuh badan yang sihat yang kita boleh kendalikan sendiri. Selain daripada merokok, fast food, doktor, ini memang minat orang-orang muda terutamanya sekarang ni kan, cepat, sedap, murah.
cukup lengkap air, makan semua. Cepatlah sakit bawah pinggang ni nanti. So jadi benda-benda cepat. Sebenarnya kalau you fikir, kalau kita masak sihat pun sebenarnya tak lama sangat. Itu tak tahulah ini sebab kelakuan kita ke, dah suka kita terbiasa ke, benda tu ada ke, tak pasti. Ada yang bagi alasan kerja. Ya kerja, saya faham. Tapi kerja tu masih boleh kita masak ke apa. Kejap je, tak ada masalah sangat. Okey, fast food ni masalahnya, dia banyak garam dan banyak kalori. Bila benda-benda macam tu habis semua, bukan takat bawah pinggang je, segala bagai pun dapat penyakit. Yalah. Combo lah kalau nak pendekkan usia, katanya makan fast food hari-hari, orang kata. Tahulah, fast kan? Semua fast lah. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan buah pinggang ni, adakah ia memberi kesan kepada contohnya kanak-kanak, doktor? Bagaimana kesnya di Malaysia yang dilaporkan setakat ini? Dari data kita, lebih daripada 1,000 pesakit bawah umur 18 menjalani rawatan dialisis. Memang sedih, memang ramai. Dan makin meningkat. Terutamanya saya tengok statistik sekarang, kecil manis dan bula yang muda-muda kan. Puncanya obesiti, doktor? Ya, betul. Obesiti lah. Salah satu punca lah. Tapi ke buah pinggang biasanya dalam bila mereka kecil atau kanak-kanak lebih kepada radang lah. Radang mungkin dari history, dari family ataupun genetik dan sebagainya. Itu di kanak-kanak lah. Tapi radang juga adalah salah satu penyebab. Tapi rawatannya adakah sama untuk golongan dewasa yang punya masalah kidney? Sama. Dosis kecil sikit lah. Okey. Jadi untuk ibu bapa yang mempunyai kanak-kanak yang terkena ataupun ada masalah buah pinggang ni, apakah jenis perubatan yang diberikan oleh pihak KKM? Ubatan sangat samalah. Tapi yang pentingnya saya nak juga sarankan kat sini, bukan kanak-kanak terutamanya, ibu bapa perlu memberi salah satu buah pinggang kepada anaknya. Itu dialisis, kalau dah tahap 5, dialisis tu banyak, bila dialisis tu kan banyak sangat risiko. Jadi saya nak harapkan masyarakat Malaysia, kalau ada ahli keluarga yang sakit buah pinggang, tolong tampilkan harapan. Dan salah satu lagi yang saya pasti semua dengar kan, pasal kita jadi organ donor, pledge organ donor. Dah boleh buat kat MySejahtera kan. Saya pun ada tu tunjuk saya. Jadi yang itu untuk memberi organ selepas kematian, bila kita dah pergi nanti, dan bila boleh sakit dialisis dapat orang kata life baru. A gift of life. Sekarang ni Malaysia punya donor adalah antara kadar yang terendah di dunia. Jadi memang masalah lah. Segala bagai penjuru kita bermasalah sekarang. Tapi itulah, banyak betul nak kena selesaikan. Masalah dengan pengiklannya ramai. Cuma nanti apabila selepas proses kematian untuk diderma, sebenarnya ada masalah daripada pihak ahli keluarga yang tidak membenarkan proses pendermaan organ dan sebagainya. Macam mana untuk kita selesaikan masalah? Kita tak lagi nak selesaikan masalah tu. Saya rasa buat masa sekarang kita perlu kesedaran lah. Hanya memberi kesedaran, dan sebelum kita sign sebagai organ donor, tolong beritahu ibu bapa ke siapalah family yang terdekat, supaya mereka boleh laksanakan permintaan anda itu. Dan saya harap ahli keluarga tolong laksanakan jugalah apa permintaan ahli keluarga mereka yang nak pergi tu. Itu saja. Buat masa ini belum ada undang-undang atau sebagainya untuk menyelesaikan isu ini. Okey, berkenaan dengan exercise kan, bersenam berapa lama sehari yang disarankan oleh pihak KKM? Okey. So jadi bersenam ni minima dia 150 minit seminggu. Itu 150 minit seminggu, maknanya asam ada 30 minit 5 kali dan sebagainya. Itu minima. Yang minima tu pun susah nak buat. Kita nampak statistik pun menyatakan Malaysia ni banyak sedentary lifestyle. Kita kena tukar statistik tu. Kita kena jalan laju pun dah kira exercise tau. Tapi ialah susah sangat Jadi jenis exercise apa pun, macam saya suka maraton, berlari dan sebagainya. Terpulang pada masing-masing. Tapi kena buat. Saya harap kat sini masyarakat bawa anak-anak, jangan riadah ujung minggu tu pergi shopping. Tak boleh. Riadah ujung minggu patut pergi hiking. Tapi shopping mall tu dia berjalan juga, doktor. Tak cukup. Dia jalan, dia shopping, dia perlahan. So lepas tu dia makan. Betul tak? Betul. So jadi saya rasa riadah atau cara kita hidup di Malaysia ni kena hiking ke, tanam. Dulu ayah saya lalu bawa pergi tanam kebun. Hari tu marahlah masa tu. Tapi kita tahu, nampak benda tu penting sekarang. Okay, shopping mall tak valid berjalan je pun tak boleh. Tak valid. Sebab dia ada air condition kan? Kecuali jalan laju tak berhenti 30 minit.
Jangan stop shopping. Maksudnya tengok je lah kedai tu sambil berjalan kan. Bawa anak-anak. Tak, yelah, bila ada bayi pun kadang mereka gunakan alasan juga. Macam susah kan. Tapi Sebenarnya bila saya lari maraton, orang bawa bayi pun ada 42 kilometer tahu. dengan stroller kan? Ya, tidak alasan. Bukan. Betul. Sama ada nak ataupun tidak, itu je persoalannya sekarang ni doktor kan. Okey. Betul. Kalau doktor ada secara ringkas sebarang pesanan ataupun ialah nasihat-nasihat yang doktor ingin sampaikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkenaan dengan penjagaan kesihatan buah pinggang ni doktor. Okey. So saya ada 3. Satu adalah saya nak semua orang pergi mengundi. Mengundi pula, silap. Pergi saja. Saya saja je. Lain macam. Saya nak statistik orang yang pergi mengundi tu, statistik yang sebaik itu orang pergi buat saringan buah pinggang. Okey, bila dah buat tu, dan anda perlu bertanggungjawab kepada diri anda sendiri. Right? Kita tak boleh nak harapkan orang lain untuk jaga diri kita. 1, 2, bila dah tahu penyakit buah pinggang tu, bersabar, bertenang. Ya. Jangan kelang-kabut cari information daripada doktor Google. Cari maklumat yang betul. Dan pergi jumpa doktor yang betul supaya anda punya rawatan akan jadi betul. Alright? Dan last sekali, tolong praktikkan gaya hidup sihat, exercise, jangan obesiti, jangan hisap ukur dan sebagainya. Itu antara saranan saya yang penting kepada rakyat Malaysia. Jangan shopping. Shopping. Jalan bawa anak. Pakai stroller pun tak ada masalah dekat taman. Kalau ikut syarat doktor tadi, kalau pergi shopping mall 30 minit jangan berhenti. Dalam shopping mall baru valid. Kena bersenam. Dan jalan cepat. Jalan laju. Kena pastikan berpeluh sekurang-kurangnya. Walaupun kita berada dalam keadaan yang sejuk. Okey, ada satu ringkas doktor. Adakah buah pinggang yang rosak ini boleh dikembalikan, boleh disembuhkan? So dia ada 2, dia ada kronik dengan acute. Okey, kronik ni biasanya tidak boleh lah. Kita sebab tu kita suruh orang rawatan berkala, kita tahu keputusan darah 3 bulan ke sekali, 6 bulan sekali ke apa ke. Tapi acute tu bila tiba-tiba dia rosak dan ada sebab. Kalau ada penyebab dia tu dirawat macam kuman, sepsis, covid ke apa ke, bila dirawat insya-Allah dia akan turun balik. So depends on, sebab bila orang tanya saya tak tahu nak jawapan sebab individu lain. So jadi macam susah nak jawapan tu. Tapi kebarangkalian untuk sembuh tu adalah? Ada. Kalau betul caranya. Tapi kalau tak betul, kebanyakan tak betul caranya. Ataupun bila sedar pun dah lambat kan? Ya, tapi jumpa kami. Jumpa doktor yang betul. Okey. Jangan sudah terngantuk baru hendak tengadah. Pergilah lakukan ujian saringan. Saya yakin di KK Klinik Kesihatan dan sebagainya boleh. Swasta pun boleh, tak ada masalah. Untuk membuat rawatan ataupun saringan kepada buah pinggang anda, terutama sekiranya anda antara golongan berisiko mempunyai kerosakan buah pinggang. Terima kasih kepada Dr. Rafida Abdullah selaku pakar perubatan dan nefrologi Hospital Putrajaya pada pagi ini untuk berkongsi berkenaan dengan segmen Cakna Sihat kita berkenaan dengan penjagaan kesihatan buah pinggang. Seperti yang kita semua war-warkan seketika tadi, ada banyak sebenarnya langkah-langkah yang anda boleh ataupun perlu laksanakan untuk mencegah daripada kerosakan buah pinggang ini. Sepertinya pengamalan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang seimbang seperti disarankan oleh pihak KKM, suku-suku separuh, pastikan karbohidrat tu yang cukup-cukup saja untuk badan anda agar tidak ada lebihan tersebut yang boleh menyumbang kepada kerosakan organ tubuh badan anda yang lain, terutama dalam konteks pada pagi ini kita kongsikan iaitu buah pinggang. Bersenam, kata Dr. Rafida, saya petik kembali, kalau anda pergi ke pusat membeli belah, pastikan anda berjalan sekurang-kurangnya 30 minit dengan laju untuk menarifkan sebagai definisi bersenam di pusat membeli belah tersebut. Kalau tak boleh lakukan, bawalah ahli keluarga anda ke stadium, barangkali mendaki bukit di Lembah Kelang ni banyak sebenarnya taman-taman yang disediakan oleh pihak PBT dan sebagainya. Okey.